نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة دائمين متلازمين على رسولنا الكريم محمد ابن عبد الله ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi kesempatan diberikan kepada kita malam ini meneruskan lagi pengajian kita Ibrah Surah Yusuf. Kita berada dalam perbincangan episod yang ke-10 bahagian B, bermula pada ayat yang ke-67. Episod yang ke-10 bahagian B, ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min bab wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Shadaqallahul azim. Dan ia berkata lagi, ia yakni merujuk kepada Nabi Ya'qub, menyambung kata-katanya, wahai anak-anakku, ya baniya la tadkhulu min bab, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir itu daripada satu pintu sahaja. Min babin wahidin, daripada satu pintu sahaja. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tetapi masuklah kalian daripada beberapa pintu yang mutafarriqah, yang berbeza-beza, yang berlainan. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai', dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu daripada sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Inil hukmu illa lillah, kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Alaihi tawakkalt, dan kepadanya lah hendaknya berserah. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Shadaqallahul azim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-67 ini adalah sambungan kepada episod yang ke-10, pertemuan yang kedua Bunyamin ditahan. Dalam pengajian kita yang lalu, dalam episod yang sama tapi bahagian A, kenapa dia ada bahagian? Sebab lokasi berbeza. A menunjukkan mereka masih berada di bumi Kanaan. Mereka masih di bumi Kanaan dan mereka perlu patah balik kerana berlaku masalah, iaitu pada permulaan mereka telah pun berjanji dengan kerajaan Mesir untuk membawa Bunyamin. Itu dalam pertemuan yang pertama. Bila pertemuan kedua ini, mereka berjanji kepada kerajaan Mesir untuk membawa seluruh ahli keluarganya. Tetapi kerana ayahnya Ya'qub tidak sihat, sudah tua, maka ada seorang lagi ahli keluarga, iaitu Bunyamin, yang tak dibawa bersama-sama. Jadi di sisi ayah, Ya'qub rasa berat hati nak lepaskan Bunyamin ni. Sebab ini bukan kali pertama mereka ini menipu abang-abangnya, yakni anak-anak Ya'qub ini menipu. Maka Nabi Ya'qub merasakan berat hati untuk melepaskan. Tetapi kerana jika tak dibuat begitu, maka mereka tidak dapat lagi untuk
menambah jumlah gandum di masa-masa yang akan datang. Untuk rekod, kegawatan ekonomi yang berlaku dalam kerajaan Mesir ini bukan setahun dua, 7 tahun berturut-turut. Sedangkan gandum yang diberikan atas pertukaran itu hanyalah boleh bertahan mungkin dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Lepas tu nak kena pergi pula, dah kena topak pula. Macam itulah yang berlaku selama 7 tahun. Jadi kalau arahan daripada kerajaan Mesir tidak diikuti, maka tidak ada lagi gandum untuk mereka. Pun masalah juga. Maka Nabi Yaqub dengan berat hati melepaskan Bunyamin pergi. Tetapi kali ini diminta kepada mereka, yakni anak-anaknya, bersumpah atas nama Allah. Itu yang ada pada ayat yang 66. Kemudian setelah mereka mengangkat sumpah kepada Allah, mereka berjanji atas nama Allah, dan ikatan itu sangat berat. Dan itu adalah sebahagian daripada amalan dalam pengamalan agama pada zaman Nabi Yaqub. Antaranya adalah mengangkat atas nama Allah ni satu ikatan yang berat. Sumpah atas nama Allah Ta'ala. Tapi kita lah ni buat main-main gitu je lah. Janji atas nama Allah ni buat main-main. Kalau kita di belah Nusantara ni masih dilihat berat lagi lah kalau sumpah kan. Tetapi kalau kat belah Timur Tengah, sumpah wallah ni biasa main kat mulut sahaja. Baik. Jadi setelah mereka telah mengangkat janji atas nama Allah, maknanya bawa balik Bunyamin dengan selamat. Kemudian Nabi Yaqub tambah lagi. Kali ini minta kepada anak-anaknya, waktu nak masuk ke dalam kerajaan Mesir itu, jangan masuk ke dalam pintu yang sama. Allah Ta'ala a'lam. Kita tak dapat nak pastikan babun tu, pintu yang macam mana. Tetapi berdasarkan kepada ulama-ulama mufassirin mutaakhir yang kontemporari, yang zaman law kita ni, mereka bersetuju bahawa babun itu adalah kurang lebih macam pintu masuk ke dalam kerajaan Mesir, macam immigration, border gitu, ada border dia. Jadi diminta kepada anak-anaknya jangan masuk pintu tu sama-sama ramai-ramai, sebab daripada sebelah beradik tu. Sebaliknya, masuk mengikut pintu yang berbeza-beza. 3 orang masuk tani, 2 orang masuk tani, seorang masuk tani, berbeza-beza. Baik, timbul persoalan dekat sini. Kenapa Nabi Yaqub menasihati anak-anaknya supaya masuk pintu yang berbeza? Al-Quran tak cerita. Cuma Al-Quran menceritakan apa arahan Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Dan pasti ada sebab bila Allah Ta'ala merekodkan nasihat ini. Mesti ada pasal, dan pasal itu berat untuk kita ambil maklum. Baik. Jadi kenapa? Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menjelaskan bahawa inilah dia satu kaedah untuk membuatkan anak-anak Yaqub ini terlepas masuk ke dalam Mesir dalam keadaan yang selamat. Kerana Nabi Yaqub khawatir ada satu penyakit, yang nama penyakit ini adalah penyakit Ain. Penyakit Ain. Penyakit Ain ni penyakit apa? Virus kategori mana? Bakteria ke mana ke? Apa maksud penyakit Ain ni? Ain ni maknanya mata. Yang apabila manusia melihat kepada satu benda, dia akan mencetuskan gerak hati, yang mana gerak hati itu akan cenderung kepada jahat. Kerana manusia bersama-samanya juga ada syaitan, ada iblis. Dia akan membuatkan gerak hati itu jadi jahat. Akhirnya orang yang tengok tu menjadi hasad, menjadi dengki ke atas sesuatu. Itu asaslah apa yang dikatakan penyakit Ain. Kedua, jadi apa kaitan pula dengan anak-anak ni? Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, kita kena sedia maklum. Bila kita faham macam ni, maknanya Nabi Yaqub tahu kata anak-anak mereka ni, anak-anak Yaqub ni, dari segi kulit, dari segi wajah barangkali
tidak sama seperti mana orang Arab Mesir. Muka tak sama. Jadi bila, kalau kita mungkin bahasa kita ni foreigner lah, orang luar, bila masuk ke dalam kerajaan Mesir, dan memang itu dijelaskan dalam Al-Quran ketika mana membezakan antara orang-orang Fir'aun dengan Bani Israel. Yang mana Bani Israel zaman Nabi Musa nanti, nak ke depan lagi ni, Nabi Yaqub ni belakang Bani Israel itu adalah datang, yang ada di Mesir itu, yang lari daripada Fir'aun apa semua tu, yang selamatkan diri tu, mereka ini adalah keturunan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bermulanya Bani Israel di Mesir ni apabila Nabi Yusuf berada di sana. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan perbezaan tu. Bani Israel dengan orang-orang Mesir tak sama. Bahkan Nabi Musa sendiri yang lahir di Mesir itu pun melihat perbezaan tersebut. Nampak ketara. Ada satu kisah yang direkodkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, tentang bagaimana Nabi Musa ketika muda telah menumbuk seorang daripada orang-orang Mesir kerana bergaduh dengan Bani Israel. Nabi Musa belum lagi Nabi pada waktu itu, tetapi berdasarkan kepada ilmu fitrah manusia, tengok tak adil ni. Tidak ada sebarang wahyu lagi pada waktu itu, tapi bila tengok ni tak adil ni, berat sebelah macam ni, maka Nabi Musa tak tahan. Dan kita sudah maklum Nabi Musa memang jenis tak sabar sebelum ditegur oleh Allah nanti dalam suratul Kahf. Maka Nabi Musa telah menumbuk orang Mesir tersebut. Jadi perbezaan itu digambarkan. Maknanya barangkalilah Bani Israel ini, wajah mereka mungkin bila orang tengok tu menarik perhatian. Allahu a'lam, kita tak tahu. Jadi ayah Yaqub ni rasa takut-takut tak selamat sebab kerap sangat pi kan. Kali pertama keluar, kali keluar nak masuk ni. Jadi masuk dalam arah yang berbeza-beza, pintu yang berbeza-beza, kerana khawatir penyakit ain. Dua. Yang ketiga, bagaimana ayat ini menjadi ilmu pula pada kita? Macam mana ayat ni dia boleh jadi ilmu pula pada kita ni? Macam mana pula kita nak jaga supaya tidak berlaku penyakit ain ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik. Sebab yang tengok tak kena, yang ditengok tu yang kena. Itu kata penyakit ain. Sepatutnya yang hasad dengki itulah yang kena kan. Tapi tidak. Penyakit ain ni bila orang hasad dekat kita, orang dengki dekat kita, kita yang kena. Jadi kita nak kena selamatkan diri kita supaya tidak mencetuskan hasad dengki pada orang. Ni yang payah ni tuan-tuan. Yang ni yang payah. Ya. Maka sebab itulah akhir zaman ini kita nak kena ambil maklum juga ni penyakit ain ni. Kerana akhir zaman ni orang semua nak show off apa yang dia ada. Niat dia bagus. Boh dalam Facebook tu nak habaq kata beli kereta baru, doa-doakanlah contohnya kan. Tapi dalam ramai-ramai hak tengok 5,000 orang kawan-kawan dia tu, kita tak tahu celah-celah tu siapa yang hasad, siapa yang dengki, kita tak tahu. Kita tak tahu. Hak kawan rapat mungkin tak berasa apa kan. Dia like, tanya, sukalah tengok hang ni makin kembang kau, kerjaya makin menjadi ke apa ke. Kawan rapat. Tapi hak lain-lain tu, hak tak like apa, tapi dia baca. Depa ni yang kita nak kena jaga. Jadi nak jaga macam mana? Sebab tu bila orang kata dia dengki kat saya, bersepah. Tapi kita membuatkan keadaan itu berlaku. Walaupun langsung kita tak pernah terlintas macam tu. Tu yang payah. Ni kata penyakit ain, kita tak tahu. Kita makan tak mana-mana kedai kan, kita boh. Kita apa? Niat kita bukan nak show off. Hak show off tu cerita lain terus lah. Memang saja cari pasal nak bagi orang dengki. Tu cerita lain. Hak ni kita memang saja boh, tak niat pun. Tapi kerana orang lain tergerak hasad dengki dekat kejayaan kita, dia boleh menyebabkan penyakit ain tu main kat kita. Jadi main kat kita tu jadi apa? Yang ni tak dijelaskan dengan secara detail tuan-tuan. Sakit apa?
Tak jadi sakit lagu mana, tak diceritakan setakat ni macam mana. Kerana penyakit tu dia boleh main berbeza-beza. Dia boleh jatuh atas kita tu berbeza-beza. Contoh paling mudah nak abang kat tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kalau orang hak buat bisnes ni, tak mula lagi bisnes tersebut, tapi dia dah tunjuk dah awal-awal, silap-silap bisnes dia lingkup. Jadi dia gitu. Hasad dengki tu kerana orang tu, dia nak buat bisnes ni. Kerana tu doa tu, dia macam doa kat kita, bagi lingkup dan menjadi. Bukan kat dia, jadi kat kita. Jadi kaedah paling selamat nak buat apa-apa tu. Nak buat apa ni tuan-tuan? Buat sikit. Saya tanya masjid lain, dia kata kita buat sengak tu apa pun tak boleh. Sengak. Tu. Payah juga. Zaman lah ni orang buat bisnes tuan-tuan, kalau sengak lagu tu pakai tak ada apa, nak kena cerita juga kita buat apa. Jadi nak kena hati-hati dari segi tulisan, nak kena tengok semua, ambil kira semua benda tu. Hak tak ada langsung kaitan yang mungkin boleh mencetuskan hasad dengki. Jadi nak ambil maklum juga dekat isteri tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak laju sangat Facebook ni, isteri kita laju sangat. Semua dia nak anak makan apa, kan, duduk kolam mana. Hak ni pun nak kena tegur juga ni. Saya pun nak kena tegur juga, tuan-tuan pun nak kena tegur, pakat-pakat. Kita hak buat kerja, tuan-tuan kena tengok buka Facebook tu untuk apa. Kalau kata buka saja, fokus yang tu aja. Orang nak buat bisnes, okey, dia fokus hak tu aja. Jadi maklumat-maklumat lain berkaitan dengan keluarga apa semua ni, kejayaan kereta ke apa semua rumah ni, hak tu nak kena slow down sikit. Slow down sikit. Tak cerita terus pun tak apa. Kita tak tahu. Kita tak tahu no, siapa duk tengok no, yang boleh menyebabkan penyakit ain. Maka Nabi Yaqub ambil berat benda ni. Dengki daripada orang yang memandang. Ketika mana kami mengaji benda ni, tuan-tuan sekalian, antara sebab kenapa yang ni bagi kaedah kedua lah yang kita boleh buat. Tadi kita hanya bagi maklumat yang paling penting yang untuk kita bagi maklum je. Lebih-lebih kita tak mau. Yang kedua tuan-tuan, banyakkan kalam-kalam tasbih, zikir, takbir yang ada di sekeliling kita. Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, yang ada di sekitar kawasan tersebut. Supaya penyakit ain yang mata yang lihat ni, dia terbatal apabila tengok kalam-kalam Allah Ta'ala ni. Ini kaedah kedua untuk guru ajak lah. Dan nampak macam ada kekuatan juga kaedah ini. Contoh tuan, kita masuk, kita buat rumah. Kita buat rumah besar. Kita panggil orang mai kenduri kan. Hak tu pun bila kita faham hak ni, satgi orang mai, satgi jadi penyakit ain jahanam kita. Lah tu tak buat kenduri. Tak boleh juga, nak kena buat juga. Okey, buat. Tuan-tuan bubuh khot ke besar tu ya. Orang masuk, dia tengok mula-mula rumah, besar rumah ni. Tak boleh jadi. Rasuah Allah. Contoh masuk rumah, tengok Subhanallah. Dia potong. Dia potong. Kan anak buah ayat Quran pun lagi bagus. Kan? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hak tubuh bol besar sikit. Dia tengok ayat tu, dia potong. Dia tak cakap dengan kita. Hati je, hati. Hak dia tengok tadi tu, dia berasa, nampak? Dia tengok ayat tu, Astaghfirullahalazim. Apa benda ni aku rasa lagu ni? Rezeki dia nak buat macam mana? Dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Padahal dia tak sembang pun dengan kita. Kita pun tak tahu. Hati. Tu kata hati tu. Dan tengok, kalau masuk kawasan tempat-tempat yang orang faham benda ni, masuk kawasan kampung, ada kalam tepi jalan kan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hak ni boleh, kita boleh guna kaedah ni. Dalam kereta payahlah sikit nak buh, takkan nak angkat khot buh tampung. Kereta payah sikit lah kan. Kalau rumah boleh buat, nampak sesuai. Terutamanya rumah-rumah yang baru lah. Nampak? Itu penyakit ain. Baik. Dan ayat ini juga
menunjukkan bahawa sekali lagi Nabi Yaqub rasa tak sedap hati, sama seperti mana waktu nak melepaskan Yusuf 35 tahun yang lalu. Sama, perasaan tu sama. Kemudian ayat seterusnya, wa ma ughni ankum minallahi min syai', dan aku dengan nasihatku tadi itu tidak dapat menyelamatkan kamu daripada sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini cukup kemas. Ayat ini memberikan kita kefahaman bahawa Nabi Yaqub tahu apa nak jadi kepada Bunyamin. Macam ada benda yang tak kena. Hak ni tuan-tuan, dia Allah Ta'ala bagi. Bukan hanya kepada Nabi Yaqub saja, tapi kepada ayah, kepada ibu. Dia panggil insting. Kita boleh rasa ayah ibu ni, dia boleh rasa. Tapi nak cerita tak reti. Tapi rasa tak sedar. Tahu mana tak tahu. Oh, anak duk tahu mana tu. Jadi apa-apa kan. Kita tahun ni duk berasa dah, tapi tak tahu. Sekali duk sejam dua dapat telefon. Abang, patutlah. Orang tua dulu tengok benda jatuh, perang jatuh, apa gelas ke apa ke. Apa ni? Tanda-tanda lagu tu lah. Tapi sebenarnya tak payah tunggu tanda tu pun boleh rasa. Dan rasa ni pun bergantung juga kepada amalan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagilah benda-benda gini. Terutamanya seorang ibu. Ibu dia boleh rasa. Ada orang tanya saya, isteri boleh rasa tak? Suami buat apa? Benar tuan-tuan. Dia boleh rasa tak? Hak ni nak jawab tak tahu. Sebab dia bergantung juga kepada macam mana suami tu respon. Kalau suami tu respon lain macam daripada biasa, isteri boleh detect. Bukan sebab insting dia, kelebihan wanita. Kelebihan wanita ni dia lebih sikit tahun tu, dia boleh baca pattern-pattern lagu tu. Cuma belum tentu betul ya. Belum tentu betul. Tapi kalau insting ni, dia memang Allah Ta'ala bagi. Perantaraan malaikat yang memberikan ilham, membisikkan ke dalam hati dia. Jadi itu yang berlaku kepada Nabi Yaqub. Inil hukmu illa lillah. Takdir, hukum, ketetapan Allah Ta'ala. Kalau nak jadi, jadi. Kalau nak jadi, itu jadi. Kalau Allah Ta'ala tetapkan begitu, begitulah. Waktu tu tak ada siapa pun boleh nak mengubah lagi. Awal-awal lagi Nabi Yaqub habaq ni, tapi dia pun tak faham. Anak-anak Yaqub tak sampai, tak nampak. Sebab pada mereka, kerajaan Mesir minta Bunyamin pergi sekali. Kami bawa pergi, dah selesai, kami bawa balik. Dia pun tak tahu bila sampai di Mesir nanti apa jadi kat Bunyamin tu. Jadi Nabi Yaqub habaq awal dah. Nak jadi apa lepas ni, kalau ditakdirkan itu berlaku, itu telah ditetapkan oleh Allah. Mana nak sampai kan? Mana nak nampak ni? Tapi Nabi Yaqub dah rasa dah itu yang akan berlaku. Dan seandainya itu berlaku, kalian nak kena buat apa? Alaihi tawakkaltu, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Berserahlah diri kepada Allah. Sebab tak ada tempat lain lagi dah yang paling baik untuk diserahkan diri melainkan kepada Allah Ta'ala. Untuk orang-orang yang berserah diri, mutawakkilun. Ini satu isyarat besar, kata Syekh Salah, kepada anak-anak dia. Berserahlah diri. Mengakulah apa yang berlaku. Mengaku. Baik. Kita tengok ayat yang seterusnya, 68. Walamma dakhulu min haisu, dan ketika mereka masuk menurut amarahum abuhum, menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, ma kana yughni anhum minallah, mereka tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Anhum minallahi min syai'in illa hajah fi nafs, tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat fi nafs yang terpendam dalam jiwa Yaqub. Qadaha sebelumnya. Baik, apa yang berlaku? Inilah ayat yang jelas lagi clear, menunjukkan bahawa di dalam jiwa pemikiran Yaqub sudah dapat melihat apa yang akan berlaku. Dah tahu dah nak jadi apa. Bahkan kita akan terkejut nanti, kita ke depan nanti kita akan tengok Nabi Yaqub sebut kepada anak-anak dan suruh pergi cari Yusuf.
Sedangkan Yusuf telah pun meninggalkan rumah itu selama 35 tahun. Dan logik akal kita tuan-tuan, 35 tahun ni dua aja. Hidup mati ya. Kalau hidup duduk tang mana? Kalau mati berat lagi nampak macam mati. Sebab 35 tahun tak dengar berita apa. Tiba-tiba Nabi Yaqub minta anak-anaknya ini pergi cari Yusuf. Tuan-tuan, takkah haru? Nak ambil faham macam ni cukup lah. Kita sebagai anak, kita ada ayah, terpisah dengan salah seorang daripada adik-beradik kita tu 35 tahun. Kan? 35 tahun ni kalau perempuan nikah lain dah lah. Nikah lain lah. Kan nak buat macam mana? Cari mayat, kubur tak tahu tak mana, kalau betul mati, mayat tak ada siapa-siapa endorse. Jadi nak sah lagu mana ni? Kira hilang. Hidup ke mati tak tahu. Tiba-tiba semua orang dah boleh terima dah. Dalam keluarga tu semua dah boleh terima dah. Kira tak ada lah. Kira mati dah. Buat macam mana? 35 tahun dah. Satu hari ayah panggil kita. Hampa pergi cari Isat. Abang hampa ni. Hampa pergi cari Isat adik hampa ni. Hai, mati dah. Dah. Pergi cari. Mana dia tahu? Kata hidup lagi. Nak pergi cari tang mana? Jadi Nabi Yaqub dah tahu dah benda ni semua, dah nampak dah benda ni. Cuma tak boleh nak cerita dekat anak-anak. Berat ni. Sebagai seorang ayah nak pegang satu benda, dia tahu apa yang berlaku tapi tak boleh cerita ke orang. Berat. Kena diam, tidak cerita. Cuma boleh bagi clue-clue sikit-sikit aja. Tapi clue tu pun tetap juga dilapik pula. Tapi kalau Allah Ta'ala nak tetapkan lagu tu, tak boleh buat apa. Aku boleh tolong takat ni je. Pintu berbeza, tapi kalau jadi apa-apa, itu ketetapan Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Macam tu je. Dan Allah Ta'ala 68 ayat ni, nak habaq kata, Nabi Yaqub telah menzahirkan hajatnya, telah melahirkan hajatnya yang terpendam lama dah kepada anak-anaknya tu. Tetapi ia tetap tidak boleh menyelamatkan mereka. Tetap tak boleh menyelamatkan mereka. Yakni bawa Bunyamin ke kerajaan Mesir itu sebenarnya bukanlah satu tindakan yang bagus untuk mereka tu. Sebab tak lama lagi mereka akan bertambah masalah. Tapi itulah ketetapan Allah Ta'ala. Wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu. Kata Allah Ta'ala, Nabi Yaqub ni orang yang berilmu. Kerana kami telah mengajarnya dengan perantaraan wahyu. 'Allamnahu walakinna aktsar, tetapi ramai dalam kalangan manusia la ya'lamun, yang tidak mengetahui. Dan dikatakan aktsar nas ni adalah anak-anaknya sendiri. Tak tahu. Kata itu semua adalah maklumat-maklumat penting untuk mereka. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah sekalian. Kalau duduk dengan tok-tok wali lah tuan-tuan, kadang-kadang tok-tok wali ayat aku ni ya. Kan? Kita ingat, kita main-main ya, kita dengar dia kata tu, tapi rupanya benda tu serius, benda tu penting di masa akan datang. Lepas 5 tahun, lepas 6 tahun kita tengok betul. Tapi orang tu dah tak ada lah. Dia bagi syarat, dia bagi clue. Dan dia bagi clue tu pun kerana Allah Ta'ala yang menghantarkan ilham kepada jiwanya. Tapi nak cerita habis tak boleh. Okey, itu ayat 68. Allah Ta'ala summarize balik atas tindakan Nabi Yaqub pada ayat yang ke-67 tadi. 69. Walamma dakhalu ala Yusufa, dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf. Oh, cepatlah. 67 doa ada di bumi Quran lagi. Nasihat ayah kepada anak-anak dia. Main 69 sampai dah Mesir. Sampai dah Mesir. Walamma dakhulu ala Yusuf, ketika mana mereka masuk mendapatkan Yusuf, awa ilaihi akhah, ia merangkul saudara kandungnya, yakni Bunyamin kepadanya. Tuan, masuk orang ramai. Hak pitala Bunyamin seorang. Oh, hak dia pasal apa dah? Hak dia pasal mana? Oi, menteri mai peluk adik aku. Sedangkan Bunyamin tu first time baru jumpa dengan menteri tu. Hak lain tu kali kedua dah. Qala inni ana akhuka, sambil berkata kepadanya,
akulah saudara engkau, yakni Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'lamun. Oleh itu janganlah engkau tawar hati lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Azan kan? Belum eh? Alhamdulillah. Fala tabta'is, dan janganlah kamu tawar hati. Tuan-tuan sekalian, perkataan tabta'is ini nak tunjukkan pada kita bahawa kesedihan yang panjang. Kalau bahasa kita orang Melayu ni, kerin ayat mata. Tapi tak reti nak menangis dah lah. Punya duk menangis dulu sampai kerin ayat mata. Ya. Dan barangkali juga ketika waktu ini Nabi Yusuf, waktu dia peluk tu, menyebut pada telinga pada telinga Bunyamin, Nabi Yusuf ini memaklumkan tentang ini. Kalau habaq kuat, nampak sangat dah pula. Jadi berbisik ke telinga Bunyamin, janganlah engkau tawar hati, la tabta'is. Maka fahamlah kita Bunyamin pun sedih lama atas kehilangan saudara kandung. Kemudian bertimpa-timpa berlaku masalah dalam rumah, sampailah ayah Yaqub matanya menghadapi masalah. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Muslimin dan muslimat sekalian, Nabi Yusuf sudah lama tak bertemu dengan Bunyamin, 35 tahun. Tak tahu pun apa berlaku kepada Bunyamin. Jumpa terus habaq, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan sedih, jangan tawar hati
Sedih pun tak tepat sebenarnya. Tepat adalah tawar hati. Maknanya sedih yang terlalu lama, terlalu panjang atas apa yang dia buat dekat kamu. Macam mana Yusuf tahu, sedangkan tak jumpa 35 tahun dah. Maka Yusuf memahami, kalau aku pun dia sanggup buh dalam telaga, hang patah lagi, kita saudara kandung. Ayah sayang dekat aku, hang dua aja. Jadi kalau aku boleh kenal lagu tu, hang lagilah 35 tahun. Lagi dahsyat. Jadi tak sedut cerita apa lah. Aku tahu apa jadi dekat hang tu, aku tahu. Itulah kalau bahasa kita. Jadi jangan sedih. Itulah ayat terbaik. Fala tabtais. Jangan tawak hati bima kanu ya'malun. Baik. Maka bermulalah helah yang dibuat oleh Yusuf ke atas Bunyamin. Tujuan kenapa suruh buat main Bunyamin ni sebab itulah. Ayat seterusnya 70. Falamma jahazahum bijahazihim. Maka ketika ia membekalkan mereka, ia merujuk kepada Nabi Yusuf, membekalkan mereka, abang-abang Yusuf itu, dengan bekalan makan yang mencukupi keperluan mereka, mengikut permohonan, ikut dia minta banyak tu, bagi banyak tu, kerana dah cukup syarat bawa semua ahli-ahlinya. Ja'ala siqayah, lalu Yusuf telah meletakkan as-siqayah. As-siqayah adalah cawan ataupun gelas minuman diraja yang ada di situ. Tuan-tuan kena ingat perkataan as-siqayah ini, sebab nanti kita akan tengok perkataan ini berubah, tetapi mengekalkan maksud yang sama, iaitu gelas. Gelas. Tapi bila kita jumpa ayat seterusnya nanti, masih lagi gelas, tapi bukan lagi dipanggil dengan nama as-siqayah. Ini kehebatan Al-Quran. Antara tanda-tanda mukjizat juga, nak tunjukkan macam mana kayanya bahasa Arab ni dengan perkataan-perkataan yang macam ni. Kekal maksud sama gelas, tapi berubah nama, bukan lagi dipanggil as-siqayah. Jadi dimasukkan gelas minuman raja, maknanya dia bukan bukan gelas yang biasa, tapi gelas itu adalah gelas yang digunakan oleh raja kerajaan Mesir waktu itu. Gelas Fir'aun lah, gelas Fir'aun. Fir'aun ni bukan Fir'aun Musa. Fir'aun adalah gelaran kepada raja Mesir. Siapa jadi raja Mesir, semua dia panggil Fir'aun. Cuma Fir'aun yang kita kenal, yang top adalah Fir'aun zaman Musa, Ramses. As-siqayah fi ar-rahli, dimasukkan gelas itu ke dalam bagnya, karung Bunyamin, akhihi, saudaranya. Sedangkan ada lagi 10 orang, tapi tak dimasukkan gelas itu di dalam beg saudara di sini, iaitu Bunyamin. Summa adzan, kemudian menyeru. Thumma adzana muadzinun. Di sinilah perkataan muazzin keluar. Jadi sahabat kita azan kan, dia panggil muazzin. Muazzin ni apa? Penyeru. Hayya, 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 penyeru. Tapi kita lebih popular dengan panggil Tok Bilal. Sebab Bilal bin Rabah punya nama. Ngaruh Bilal bin Rabah tu, kerja Bilal adalah muazzin, penyeru. Tapi muazzin tak popular sangat, Bilal lagi popular. Powernya Bilal tu, maknanya tak ada orang lain dah. Bilal muazzin, muazzin Bilal. Cuma Tok Siak yang kita nak kena cari Siak tu siapa. Siapa dia Siak, tiba-tiba ada Tok Siak. Tapi kalau Bilal memang popular. Maka thumma adzan muadzinun, maka berserulah seorang penyeru, ayyatuhal 'air innakum lasyariqun. Wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Ayat 70 ni dia skip banyak part-part. Kalau kita nak buat cerita tu, dia skip. Bila skip ni tuan-tuan, kita tak faham. Dia lompat banyak benda. Jadi kita keliru sikit. Jadi situasinya begini. Mula-mula siqayah tu diletakkan di dalam karung. Atas tu ada gandum lah, dimasukkan tak bawah tu. Okey, semua dah dapat, semua standby, semua dah dapat dah semua. Kemudian depa pun nak balik lah.
Nak keluarlah daripada kerajaan Mesir, daripada istana tu. Tiba-tiba bila sampai di satu tempat, apa berlaku? Tiba-tiba ada penyeru. Mungkin kita hari ni bunyi apa tuan-tuan? Bunyi alam. Dia bunyi alam. Jadi alam zaman dulu suara orang. Pencuri lagu tu lah. Zaman lah ni dia bunyi ni kan. Dah tuan-tuan pilih. Nak bagi bunyi suara orang ke nak bagi bunyi alam macam duk ada ni? Rasa kalau bunyi suara orang rasa lagi haru kot. Pencuri. Bunyi alam bising lagu tu, jadi semua orang akan bagi perhatian. Zaman dulu tak ada alam tu, maka yang ada hanyalah penyeru. Penyeru ni yang berbunyi ni. Ayyatuhal 'air. Ayyatuhal 'air. Wahai orang-orang kafilah ini. Maknanya kumpulan ini, kelompok ini, grup ni. Innakum lasyariqun. Kamu adalah pencuri. Ada benda yang hilang. Tuan-tuan bapak sekalian, sekarang kalaulah mereka bergerak keluar mengikut pintu yang berbeza-beza, apa jadi? Apa jadi? Maka tentu strategi ataupun helah yang nak dibuat oleh Yusuf ini tak menjadi. Betul? Disebabkan mereka keluar daripada pintu yang sama beramai-ramai, habis satu grup tu kena al-ain. Sekarang barulah mereka teringat, patutlah ayah kita suruh keluar pintu yang berbeza-beza. Kita dah ingat time masuk, rupanya time keluar kena. Dan benda tu selalu jadi kat kita. Hala pi hala pi tak kena saman, hala balik terus kena. Macam tu lah. Saya bawa kereta tuan-tuan daripada Kuching. Nombor plate tu ubah sekali, tak apa nak ikut sangat dah syarat JPJ tu. Sebab kita duduk tengok tu jarang mereka buat roadblock. Pakai lahat ni sikit kan. Bila bawa kereta daripada Kuching pergi ke Sabah, cross Brunei, sampai Miri, hala balik tuan-tuan. Di Miri tu kena. Di Kuching tak kena. Punya lama duduk di Kuching tu tak biasa kena. Keluar kena kat Miri. Kuching Miri ni jauh pula lah. Tu pula, kita duduk lama tadi tak kena, keluar baru kena. Biasa. Sebab itu ayah Yaqub bagi isyarat pintu berbeza-beza. Kalau pintu berbeza-beza, hak kena tahan nanti Bunyaminnya. Ayah nak kena tahan nanti Bunyaminnya, hak Lin selamat. Tapi bila satu grup semua kena, bila semua kena inilah yang akan menyebabkan dialog-dialog penting yang keluar dalam perbincangan tersebut. Innakum lasyariqun, tuan-tuan, direct terus ada pencuri dalam grup ni. Ada pencuri dalam grup ni. Direct terus. Baik. Kemudian mereka pun berkata, qalu, abang-abangnya berkata, wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Sambil mereka menjawab sambil menghadap kepada penyuruh-penyuruh itu, yakni muazzin tadi. Barang apa yang hilang daripada kamu? Madza tafqidun. Apa benda yang hilang? Apa benda yang hilang daripada kamu? Maka penyuruh itu pun berkata, qalu nafqidu suwa'al malik. Tadi nama apa tuan-tuan? Tadi gelas tu nama apa? Asqayah. Tapi sekarang dah berubah jadi suwa' al-malik. Berubahlah. Tengok terjemahan apa dia? Kami kehilangan gelas minuman raja. Sama. Tapi kenapa ada beza tuan-tuan? Saja-saja nak tukar kan? Nak bagi nampak best sikit kan? Quran bukan begitu. Bila tukar dia mesti ada pasal. Lama juga saya nak mencari kenapa tak sama ni? Kenapa ada beza dekat sini? Akhirnya bila bertemu dengan kawan-kawan yang memang mereka ini dalam kuliah tafsir, dengan teman-teman yang memang belajar dalam lughah juga. Jadi as-siqayah ni rupa-rupanya as-siqayah ni adalah panggilan orang awam.
Bila kita ni orang awam ni lah, bukan kerabat diraja ni, kita panggil siqayah, kita panggil gelas. Tapi kalau dalam kalangan diraja, mereka panggil suar. Maknanya nama tu berubah. Contoh mudah kita nak faham, kalau kita ni tidur lah. Tapi kalau diraja apa dia? Beradu. Beradu. Kita kubur mereka makam. Macam tu. Dia ada special khas dia. Jadi Suwaq al-Malik tiba-tiba satu gelas yang patutnya tak ada apa pun. Jadi Quran nak abad kat kita, sebenarnya gelas tu tak penting sangat pun. Sengaja Yusuf masukkan ke dalam beg tu. Raja pun tak tahu. Kalaupun hilang, berlambak lagi duk ada. Jadi tak ada penting sangat pun. Siqayah, tak ada apa pun, sama macam kita ya. Macam tu lah nak abad. Gelas biasa je. Gelas biasa je. Tapi dibuat macam special. Oi, hak hilang ni gelas dia raja kot. Hak dia suka, hak dia duk minum selalu. Apa ni? Hak tu yang hilang. Itu maksudnya Suwaq al-Malik. Adalah gelas dia raja, milik raja. Sebab tu digunakan suwa'an, ada alif lam kat situ kan, al-Malik, nak tunjukkan pemunya, siapa empunya tu. Bukan gelas biasa ni, gelas hak raja punya. Sedangkan tadi Quran sebut as-siqayah, gelas je pun, bukan apa pun, biasa aja. Okey. Waliman jaa bihi, dan siapa yang dapat mengembalikannya, hindu ba'ir, akan diberikan dengan bahan makanan seberat ba'ir. Ba'ir ni apa? Ba'ir ni adalah nama kepada unta, panggilan kepada unta yang muda. Ba'ir. Kalau unta tua, Jamil, Jamal, itu unta tua. Kalau ba'ir, itu adalah yang muda. Berat dia adalah sama dengan unta muda tu. Zaman dulu mana ada kilogram kan, 50 kg ke 40 kg ke, kita boleh bayang lah. Ni berat sekok unta muda pergi. Berat tak mana ni. Maknanya apa tuan-tuan, orang Arab dulu memang mereka ambil unta muda tu, buh belakang, boleh rasa berat dia tu. Nak tahu berat tu, macam tu lah berat dia. Tu, sebut saja kata ba'in, oh berat tara tu. Kita tuan-tuan sebut ba'in, tak mana berat dia. Habak 50 kg, okay, nampak. 10 kg lagi senang. Berat sama dengan berat. 10 kg kita dah angkat tu. 10 kg. Kalau habak 50, maknanya 5 kampik beras 10 kg. Boleh tahan, boleh tahan. Berat lah, berat lah. Berat sama dengan ba'ir. Blend. Berat tahu mana? Okey. Wa ana bihi za'im. Siapa dapat jumpa gelas ni, dapat makanan, stok makanan seberat beban unta muda. Wa ana bihi za'im, dan aku akan menjamin. Aku akan menjamin. Za'im ni adalah menjamin atas tu. Baik, ini adalah kaedah dari segi agreement. Kalau tuan-tuan kita buat dalam perbankan Islam, akan keluarlah perkataan-perkataan ni. Hamlu ba'id adalah al-ja'alah, iaitu pemberian ataupun upah ataupun wages. Dan kena sebut dengan jelas hamlu ba'id. Sebab itu dalam perbankan Islam, dia kena clear benda apa. Dia tak boleh lebih kurang ataupun apa buat dulu lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak bagi upah, buat perjanjian apa-apa, sama ada kita di pihak orang yang memberi upah ataupun orang yang diberi upah, kena state clear terus. Tolong buat pagak saya, nak tahu berapa harga. Itu kalau dia sendiri yang letakkan upah. Kalau dia sendiri pun, atas tuan nak bagi berapa, kita kena state sebelum dia buat. Kita kadang-kadang kita lupa nak buat ni. Mentang-mentang kawan tu kata tak apa, ikut tuan nak bagi berapa pun, kita pun kata apa, tak apa, buat dulu. Saya fikir tu. Lepas dia buat, pak bagi RM10. Kawan tu pun ambil RM10. RM10 ke? Dah kena ikut suka. Tu tak boleh. Sebab tu dalam perbankan Islam, perjanjian nak jaga adil ni, tak mau bagi ada pihak yang take for granted each other, maka kena clear sebelum berlakunya kerja tersebut.
Walaupun dia kata ikut suka tuan. Ikut suka tuan, tak apa. Kalau lagu tu saya nak bagi RM10 sebelum buat. Boleh tak? Takkan RM10 ya? Maknanya dia sendiri pun ada satu nilai. Kalau RM10 boleh tak? Takkan RM10 agak-agak kerja ni berat kot. Okey, lah bang. Setuju? Pihak yang memberi, pihak yang menerima, okey, buat. Potong rumput ke apa ke. Kadang-kadang kita nak suruh kawan-kawan kita upah tak apa, buat lu. Tak boleh dulu tu. Buat lu, tak boleh. Baik kita yang memberi, baik orang yang terima. Jadi kita dah faham ilmu ni, orang yang nak menerima pun kalau jumpa orang yang tak apa, buat dulu. Saya tak boleh nak buat ni, tuan kena sebut dulu apa. Lagu tu ke? Lagu tu Islam ajak lagu tu. Ada dalil ke? Bagi ayat ni kat dia. Siapa jumpa gelas, upah dia apa? Clear. Himdul ba'ir. Clear. Kalau dalam ilmu critical thinking, benda ni dia panggil satu benda yang disimpan ataupun yang disembunyikan. Kita bisa tengok satu pertandingan, peraduan apa-apa, dia tulis, lepas tu kat bawah tu dia tulis kecil lah. Kalau boleh kecil lagi. Satu tulis, bergantung kepada terma dan syarat. Bisa dengar? Bisa baca kan? Tu, terma dan syarat tu duduk tang mana? Duduk tang mana? Iklan tu kecil ya. Bawah tu dia buat bunga sikit tu pun dia bagi kecil punya font saiz 7 ke saiz 6 ke. Hak kita tak pernah nampak ni, pakai tak nampak baris ya. Bergantung ataupun tertakluk kepada terma dan syarat. Terma syarat tu nak cari tang mana? Tak clear. Bila tak clear benda ni, tak menang tak apa, tunggu dia menang nanti. Tengok iklan, kereta apa? X50 contohlah kan. Sekali main X50 apa pun tak ada, aksesori apa pun tak ada. Hak gambar tu dia bagi hak paling full aksesori. Sekali main kita siapa banyak ni ya? Hak ni ya. Radio apa pun tak ada ni. Kami habang X50, kami tak habang kata full spec. Tertakluk kepada terma dan syarat. Nampak tak? Benda ni semua nak kena clear dulu. Nak buat pertandingan ke apa, itu kalau ikut kaedah Islam. Sebab tu dia tidak ada take for granted each other antara satu sama lain. Okey. Wa anabi za'im, dan mesti ada penjamin. Mesti ada penjamin yang dipanggil istilahnya adalah dhaman. Dhaman ni adalah jaminan, dan juga kafalah, iaitu orang yang bertanggungjawab. Maknanya kalau kata jaminan pun kita nak kena tanya lagi, siapa dia kafalah dia? Siapa orang dia? Kita bisa dengar dijamin oleh kerajaan. Satu bank ke apa kan, dijamin oleh kerajaan. Dijamin tu dah ada dah konsep dhaman. Kafalah siapa? Kerajaan. Cuma kalau nak clear lagi, kerajaan tu siapa? Kena clear pula. Kementerian mana? Orang tu mungkin tak lah sebab orang berubah-ubah kan. Tapi kementerian mana yang menjamin dia semua ni? In case kalau duit hilang sebagainya. So dia mesti ada orang, dia mesti ada jaminan. Kalau ada jaminan saja, tak tahu siapa dia, tak boleh juga. Kalau ada orang tu nak buat apa? Adalah pegawai tu seorang. Pegawai ni ada boleh buat jaminan tak? Tak, saya bertugas. Kalau saya bertugas, tak, jaminan dia siapa? Dia mesti ada dua benda tu. So bila cukup tiga ni, aja'ala, dhaman dengan akafala, ini adalah satu kontrak, satu perjanjian yang asas lah mengikut kaedah Islam. Okey. Baik. Tuan-tuan sekalian, lepas dah ada iklan macam tu, dah ada satu agreement macam tu, siapa jumpa, dan benda tu diviralkan lah, dimaklumkan kepada seluruh ahli rakyat Mesir. Siapa jumpa cerita gelas raja hilang ni tiba-tiba jadi top. Bila jadi top, tuan-tuan, mereka ni nak keluar tak boleh memang. Tak boleh keluar sebab sepanjang perjalanan tu akan dilihat oleh orang dan sebagainya, dan mereka ni menghadapi masalah yang besar. Mereka nak tahu siapakah yang mencuri tersebut. Dalam kalangan 10 orang tu ada seorang. Tapi siapa dia? Maksudnya kita tadi Nabi Yusuf dengan jelas Quran tersebut ada dalam beg Bunyamin. Dan bila depa tahu sahaja ada dalam beg Bunyamin, tuan-tuan sekalian, apa jadi? Apa hak jadi ni tuan-tuan?
kita akan sambung dalam pengajian yang akan datang. Dah tahu tu insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambung dalam pengajian yang akan datang. Setakat ni dulu, saya berhenti setakat ni dulu, iaitu ayat 72 insya-Allah. Sebelum kita tutup, ada satu iklan tuan-tuan saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ni tanggungjawab saya jugalah nak kena cerita kat mana hak saya pi ni. Ada satu program yang dibuat, yang mana program ni dianjurkan oleh ICU. ICU ni Unit Penyertaan Bumi Putera, satu seminar kepintaran emosional remaja. Tahap tu saya cuma tak pakai piah. Takut keliru kan. Buka sama tapi tak nampak macam sama. Jadi program ni dibuat di Nahdah In. Umur peserta yang dibuka ni adalah pada umur 11 hingga 12 tahun. Sebenarnya dia nak ambil hak yang agak besar sikit lah. Sebab kalau ambil kecil ni. Yang keduanya, siri yang kedua tu adalah untuk sekolah menengah 15 hingga 17 tahun. Jadi jika tuan-tuan, perempuan sekalian ada anak, ataupun abang-abang kita ni mungkin ada adik dan sebagainya, nak hantar program ni, silakan. Fully sponsored. Tak kena bayar apa pun tuan-tuan, dibiayai sepenuhnya oleh ICU, Unit Penyertaan Bumi Putera. Only for Bumi Putera. Jadi siapa yang nak pergi, terus pergi hantar je. Tapi kena daftar dululah, jangan duk pergi lagu tu je. Daftar dulu. Sebab tempat sangat terhad. Nahdah ni kita sedia maklum kecil, tempat tu SOP lagi ke atas. Jadi tempat sangat terhad. Kemudian ada sekolah-sekolah tertentu juga yang hantar by group ni. Cuma satu je saya nak maklum tuan-tuan sekalian. Kalau ada cikgu-cikgu dekat sini kan, program ni dia disclaimer ni. Program ni dia tidak Jabatan Pendidikan Negeri dia tidak bertanggungjawab atas kesihatan apabila pergi program ni semasa dan selepas. Maknanya semuanya di bawah tanggungjawab ibu bapa sepenuhnya. Mana JPN dia, sebab JPN tak keluar circulation lagi untuk buat program untuk pelajar. Jadi kita buat yang ni untuk bukan atas nama sekolah, tapi atas nama mak ayah yang nak hantar. Jadi tanggungjawab sepenuhnya mak ayah lah. Tapi tuan-tuan jangan risau kalau nak hantar tu, sebab kita bila buat program ni nanti, saya ada teman-teman saya, tim saya, memang kita akan jaga SOP ni ke tahap ini. Sama macam cek suhu sebelum masuk dewan, semua kita follow A to Z. Makan, kita akan makan dalam dewan macam di sekolah. Makanan main kat depan kan, kita akan buat lagu tu. Kemudian tidur di sana tu 3 hari 2 malam. Tempat tidur juga disediakan. Tempat tidur tu depa akan duduk dalam keadaan satu bilik 2 orang lah. Satu bilik 2 orang, dan mungkin yang dorm tu mungkin yang tu lah nak kena habaq dekat anak sikit, jangan duduk. Sebab tu kita nak ambil hak umur besar sikit, 11-12. Taklim insya-Allah dalam sekolah dalam dewan semua tu kita akan jaga. Jadi siapa yang nak pi, tuan-tuan boleh ambil nombor kat bawah tu. Nanti dia akan bagi link, dia daftar. Tidak ada sebarang bayaran. Tolong maklumkan kepada kawasan sinilah, Qaryah sini. Ni saya cerita dekat tempat saya main mengajar kan. Tempat tak pergi mengajar saya tak cerita lah. Tak ada kesempatan. Sebab 70 seat je tuan. 70 seat saja. Setakat ni saya nampak ada pendaftaran dah berapa? 40 ke 50 tau. Untuk sekolah rendah lah. Sekolah menengah saya tak tengok lagi. Okey, setakat tu dulu untuk maklumat semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pengajian kita yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallah.